Assalamualaikum, saya Muhammad Syarifin bin Marabuan dan rakan saya Nuraliza binti Ghazali. Dan kumpulan kami telah memilih satu tajuk berkenaan sejarah sejarah bimbingan kaunseling di negara Malaysia. Pertama sekali saya akan jelaskan pengenalan apa itu bimbingan kaunseling di Malaysia. Pertama sekali adalah bimbingan dan nasihat telah lama bertapak di dalam diri masyarakat Melayu. Pertama sekali adalah mereka mempunyai nilai ingin membantu dan saling tolong menolong antara satu sama lain. Kedua adalah bidang kaunseling dan bimbingan juga masih muda usianya dan sejarahnya adalah sangat aktif di negara Malaysia. Ketiga adalah dapat dilihat beberapa dasar permulaan khusus dalam bidang latihan yang dianjurkan ataupun telah diadakan oleh Kementerian Pelajaran seperti peringkat diploma, ijazah, CJ bagi untuk menyediakan tempat untuk kaunselor. Seterusnya adalah kita juga membicarakan tentang sejarah kaunseling di Malaysia. Pertama sekali adalah pada tahun 1910 hospital di Ulu Kinta, Tanjung Rambutan telah ditubuhkan dan itu adalah sebuah hospital pertama dan ia merupakan sebuah hospital sakit jiwa telah dibina oleh pakar sekretari yang bernama W.M. Samuel atas arahan daripada kerajaan British. Pada tahun 1938, seorang pegawai kanan pendidikan daripada Kolonial Britain dikenali sebagai A.R. Cheeseman membentangkan laporan keperluan bimbingan kaunseling di sekolah-sekolah di negara Malaysia. Seterusnya adalah kita beralih kepada tahun 1939. Jabatan Kebajikan Masyarakat maafkan saya, pada tahun 1938 Jabatan Pelajaran Negeri Selat dan Negeri Melayu telah menerbitkan sebuah buku yang bertajuk A Guide to Career in Malaya for parent, for teacher and student. Ini adalah bertujuan untuk menerbitkan untuk membuat analisis bagi perkhidmatan pekerjaan di Malaysia. Seterusnya pada tahun 1946 Jabatan Kebajikan Masyarakat telah ditubuhkan untuk menjaga hal-hal kebajikan dan 4 tahun kemudian Kementerian Buruh telah menubuhkan perkhidmatan belia di pejabat dan ditempatkan di pejabat buruh negeri. Seterusnya kita juga akan membicarakan perkhidmatan kaunseling di sekolah menengah. Jadi kita akan bicarakan pada tahun 1961 buku telah diterbitkan yang bernama Handbook on Training in Malaya. Telah diterbitkan pada tahun 1962. Seorang pakar perunding yang bernama R.K. Magazine telah ditempatkan di Kementerian Pelajaran dan beliau telah melatih guru daripada 11 sekolah pada tahun 1963. Seterusnya kita akan membicarakan tentang bagaimana beliau telah berjaya menghasilkan risalah buku panduan yang diterbitkan melalui BBP, iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka, dan ada satu buku panduan yang lain juga telah diterbitkan English version
iaitu English Guide Service in School pada tahun 1968. Okey, seterusnya pada tahun 1963 unit panduan dan kerjaya telah ditubuhkan di Education, Planning dan Research pada tahun 1973. Selepas setahun kemudian Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan surat berkeliling bahawa setiap sekolah mesti melatih seorang guru bimbingan dan seorang guru dikurangkan 25 waktu mengajar dalam masa seminggu. Seterusnya kita membincangkan tentang pada tahun 1972 yang mana mata sekolah rendah Syekh Mara telah merupakan unit perkhidmatan bimbingan dan kaunseling serentak dengan penubuhan sekolah itu di Seremban dan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM juga mengarahkan satu bilik perlu disediakan bagi mengadakan sesi kaunseling dan selepas surat berkeliling dikeluarkan pada tahun pada tahun 1979 Kementerian Pendidikan ataupun Kementerian Pelajaran telah senaraikan 21 jenis tugas yang perlu dilakukan oleh guru-guru kaunselor daripada kerjaya peribadi dan mencegah salah guna dadah dan unit panduan pelajaran kerjaya di sekolah ditukarkan kepada bimbingan dan kaunseling. Seterusnya kita akan membincangkan perkhidmatan kaunseling di IPT dan penjara di Malaysia. Ini juga adalah yang terakhir bagi saya adalah pada tahun 1969 perkhidmatan kaunseling telah diberikan kepada teknologi MARA, iaitu pada dulunya adalah ITM melalui bantuan dari Yayasan Asia di Pusat Kerjaya dan Kaunseling ITM. Okey, seterusnya kita akan membincangkan juga pada topik ini. Selain itu, selain daripada ITM, juga ditawarkan di Universiti Malaya pada masa yang sama. Jadi Universiti Malaya juga telah ditawarkan. Pada tahun 1978, Jabatan Penjara Seremban memulakan perkhidmatan kaunseling untuk usaha dalam pemulihan dadah. Seterusnya saya juga ingin mengatakan bahawa 4 tahun kemudian Universiti Kebangsaan Malaysia juga telah menawarkan perkhidmatan kaunseling di unit kaunseling dengan runding cara di universiti berkenaan. Okey, itu je daripada saya. Jadi segala topik-topik ataupun bab-bab yang saya laporkan tadi adalah daripada saya, dan seterusnya saya akan berpindah kepada rakan saya, Nur Aliza. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nuazlinda binti Muhammad Ghazali, merupakan pelajar sarjana sains kaunseling dari Universiti Utara Malaysia, Kota Baru.
Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya iaitu Dr. Azli Zamani Zubir Elias Salim kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi serba sedikit mengenai sejarah perkembangan kaunseling di dalam negara iaitu di Malaysia. Tidak lupa juga kepada rakan seperjuangan saya iaitu Muhammad Arif Syarifin bin Mak Labuan atas perkongsian beliau sebentar tadi. Okey, jadi pada hari ini ada beberapa topik yang ingin saya kongsikan yang mana adalah berkaitan dengan perkembangan kaunseling di Malaysia, pemantapan perkhidmatan kaunseling, profesionalism kaunseling dan juga pengertian kaunseling itu sendiri. Okey, perkembangan kaunseling di Malaysia ni bermula pada tahun 1980 di mana pada ketika itu Maktab Perguruan Ilmu Khas dikatakan telah menawarkan kursus CJ kaunseling secara sepenuh masa untuk bakal guru yang bakal ditempatkan sebagai guru bimbingan dan kaunseling di mana-mana sekolah di dalam negara. Dan pada tahun yang sama, Universiti Putera Malaysia juga dikatakan telah menawarkan kursus sarjana muda pendidikan secara pengkhususan dalam bidang kaunseling. Pada 1980 iaitu pada tahun yang sama, Persatuan Kaunseling Malaysia iaitu Perkama telah ditubuhkan dan dua orang pakar dari Bureau of International Narcotics Matters USA telah melatih seramai 168 orang pegawai penjara dalam kaunseling pemulihan dan penguasa berbicara dikatakan telah ditugaskan di Maktab Penjara Malaysia, Penjara Seremban dan juga Penjara Kajang untuk menjalankan kaunseling pemulihan penagihan dadah. Manakala pada tahun 1982 kursus diploma psikologi iaitu kaunseling telah ditawarkan di Jabatan Psikologi Universiti Kebangsaan Malaysia untuk guru ijazah yang bakal menjadi kaunselor di sekolah. Manakala pada 1983 skim perkhidmatan bimbingan dan nasihat di Institut Teknologi Mara dikatakan telah menggunakan skim gaji A22 untuk tujuan penggradan gaji dan skim gaji dikatakan telah dinaikkan kepada A20 setaraf dengan skim gaji pensyarah di universiti pada tahun 1985. Manakala pada 1987 Institut Perguruan Sultan Idris Tanjung Malim Perak telah mula menawarkan kursus diploma kaunseling setahun bagi guru-guru bukan siswazah. Okey, bagi pemantapan perkhidmatan kaunseling pula pada tahun 1992 unit kaunseling dan psikologi di Jabatan Perkhidmatan Awam Kerajaan telah ditubuhkan dan unit tersebut telah menawarkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling untuk mana-mana kaki tangan kerajaan secara sukarela dan juga dirujuk. Manakala pada tahun 1993 perkhidmatan bimbingan dan kaunseling telah ditubuhkan di Hospital Besar Ulu Kinta. Unit kaunseling juga telah ditubuhkan di Ibu Pejabat Polis Diraja Malaysia, Bukit Aman, Kuala Lumpur pada 1993. Manakala pada tahun 1998, Akta Kaunselor 580 telah ditubuhkan oleh Parlimen Kerajaan Malaysia dan lembaga kaunselor telah diwujudkan di bawah naungan menteri di Jabatan di Kementerian Perpaduan Negara dan juga Pembangunan Masyarakat. Okey, dari segi profesionalism kaunseling, kaunselor yang berkelayakan di bawah Akta 580
perlu berdaftar dengan lembaga kaunselor untuk tujuan pendaftaran dan juga pelakuan amalan bermula pada tahun 2000. Manakala pada tahun 2001, kaunselor yang layak akan diwartakan dalam buletin kerajaan sebagai kaunselor berdaftar, dan unit kaunseling Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah dilancarkan. Setahun kemudian, pada tahun 2003, laporan Hala 7 Kaunseling di Malaysia telah dibentangkan dan diterima oleh Jabatan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai panduan kepada mana-mana institusi pengajian tinggi dalam mengorientasikan program pengajian kaunseling di universiti masing-masing. Okey, jadi seterusnya kita pergi kepada apa yang dimaksudkan dengan kaunseling. Mungkin ramai dalam kalangan kita yang masih belum memahami mengenai bidang kaunseling secara teliti. Sebenarnya bidang kaunseling ni boleh dikatakan wujud akibat daripada pembangunan dan juga kemajuan sebuah negara, iaitu negara Malaysia, dalam mengejar arus kemajuan dalam aspek sosialisasi, aspek politik, aspek ekonomi, yang mana boleh dikatakan perkembangan dalam bidang-bidang tersebut dikatakan telah menyebabkan berlakunya pelbagai masalah sosial, terutamanya dalam kalangan remaja di Malaysia. Jadi oleh kerana itu, pihak kerajaan beranggapan bahawa perkhidmatan kaunseling ini diperlukan sebagai satu langkah lah yang dapat membantu menyelesaikan masalah yang sedang berlaku. Okey, contoh masalah yang biasa yang wujud dalam kalangan remaja di Malaysia ni adalah seperti buli, gangsterism, vandalism, hamil luar nikah, bunuh diri, pembuangan bayi, merokok, lepak, merempit. Okey, manakala American Psychological Association ACA pada tahun 1997 memberi definisi kaunseling ini sebagai counseling is the application of mental health, psychological or human development principle through cognitive, affective, behavioral or systematic intervention strategies that address wellness, personal growth or career development as well as pathology. Jadi di sini dapat kita fahami bahawa kaunseling ini merupakan satu pendekatan yang mana diaplikasikan ke atas individu yang berfungsi penuh dan mempunyai masalah berdasarkan kepada teori proses perkembangan dan juga intervensi lah. Dan kaunseling ini merupakan satu bidang yang mana sesi kaunseling itu dijalankan oleh seorang kaunselor yang terlatih. Okey, manakala Akta Kaunselor pada tahun 1998 mendefinisikan kaunseling ini merupakan proses sistematik untuk membantu perhubungan berdasarkan kepada prinsip psikologi serta dilaksanakan oleh kaunselor yang berdaftar lah, mengikut etika kaunseling yang telah ditetapkan, supaya berlakunya perubahan, kemajuan dan juga penyesuaian secara berterusan ke atas klien tersebut sepanjang hayat mereka. Jadi sebagai kesimpulannya, sejarah awal profesion kaunseling ini sebenarnya perlu difahami dan diketahui oleh anggota masyarakat kita lah, agar dapat memberi pengetahuan kepada orang ramai mengenai peristiwa dan juga faktor yang menyebabkan kewujudan profesion kaunseling di Malaysia. Hakikatnya walaupun kita mendapati bahawa profesion dalam bidang lain ni
adalah seperti penyakit jiwa, berbeza dengan kaunseling, akan tetapi pada hakikatnya matlamat membantu orang lain ni adalah samalah seperti mana matlamat yang terdapat dalam bidang kaunseling, di mana matlamat asalnya adalah untuk membantu, untuk menolong ataupun memberi bimbingan kepada mana-mana individu yang berdepan dengan dilema, mempunyai masalah ataupun memerlukan bimbingan daripada kaunselor untuk membantu mereka mengambil tindakan yang wajar atas masalah yang berlaku kepada diri mereka. Jadi sekian sahaja perkongsian daripada saya. Terima kasih sekali lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.